Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita akan mulakan sesi pertama pembelajaran kita secara dalam talian melalui video yang telah cikgu sediakan. Okey, jadi tajuk untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah bab yang pertama, iaitu 1.1, subtopik 1.1, dunia mikroorganisma. Jadi cikgu berharap link nota yang telah cikgu berikan dapat kamu buat study terlebih dahulu, dan hari ini kita akan tengok kita punya bahan. Okey, ini buku teks kita. Okey, ini buku teks. Tema yang pertama di bawah tajuk penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, jadi untuk tajuk ini, sebelum tu cikgu tunjukkan dulu apa yang perlu kita dapat untuk pembelajaran kali ini. Okey, bidang pembelajaran kita pada hari ini ialah di bawah tema kita ialah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bidang pembelajaran kita ialah bidang pembelajaran 1.0, iaitu mikroorganisma. Okey. Di bawah standard kandungan 1.1 dunia mikroorganisma. Jadi kali ini kita akan fokus pada standard kandungan 1.1 sahaja yang yang merangkumi kandungan asas 1.11, iaitu berkomunikasi mengenai mikroorganisma, iaitu kita akan mengenali mikroorganisma dari segi rupa, saiz dan sifatnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana kita boleh menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisma, dan aktiviti ini kamu boleh lakukan sendiri di rumah memandangkan keadaan kita sekarang. Semua pelajar berada di rumah menerusi pembelajaran dari rumah. Okey, dan yang ketiga ialah menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baik. Okey. Di dalam link nota yang telah cikgu berikan, iaitu nota yang disumbangkan oleh Cikgu Norazila Khalid daripada SMK Ulus Tiram Selangor. Okey, kita akan rujuk nota ni daripada Anyflip. Baik, untuk bahagian yang pertama, di dalam dunia mikroorganisma ni adalah organisma seni yang kecil yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, kita nak tengok dia, kita hanya boleh menggunakan mikroskop. Okey, dalam keadaan sekarang kita berada dalam keadaan pandemik yang sangat dahsyat yang dibawa oleh satu mikroorganisma yang sangat menakutkan semua orang ketika ini. Okey, dan menjadi sejarah dalam dunia pendidikan. Kita terpaksa berhadapan dengan situasi di mana semua pelajar, kamu semua tidak dapat ke sekolah, dan di dalam buku teks kita tingkatan 5, kalau kamu dapat tengok, okey, dalam buku teks ni di sini tercatat sejarahlah kisah tentang pandemik COVID-19 ini ada tercatat di dalam buku teks. Okey. Penyakit coronavirus yang berlaku pada tahun 2019 ini adalah penyakit berjangkit yang mula dikesan dan dikenali di Wuhan, China, susulan penularan wabak COVID-19 secara meluas di seluruh dunia. Penyakit ini telah dikategorikan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Kenapa ia begitu sukar ditangani? Salah satu sebabnya ialah kerana ia tak nampak. Okay, mikroorganisma ni adalah makhluk yang tak nampak. Jadi cikgu nak kaitkan dengan apa yang cikgu katakan tadi, ia adalah organisma seni. Okey, tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, boleh tengok dengan bantuan alat penglihatan iaitu mikroskop. Okey, seterusnya kita berkenalan dulu ya. Okey, flora normal. Apa itu flora normal? Okey, dalam buku teks ada dinyatakan pada muka surat 4 apa itu flora normal. Flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan, dan ia tidak menyebabkan penyakit. Ia tidak menyebabkan penyakit. Flora normal.
Ia biasanya ada pada bahagian atas saluran pernafasan kita, iaitu namanya ialah Staphylococcus sp ataupun ada juga jenis Streptococcus sp. Okey, di bahagian atas saluran pernafasan kita ni. Okey, ini lebih kurang rupa dia. Okey, dua-dua mikroorganisma ini di dalam rongga hidung kita. Selain daripada itu, di bahagian kulit kita, contohnya di bahagian kulit tangan kita, okey, adanya Staphylococcus sp juga dan juga Corynebacterium sp. Okey, dalam musim pandemik kita kerap menggunakan hand sanitizer yang mengandungi alkohol, 70% alkohol untuk memastikan tidak ada jangkitan mikroorganisma seperti COVID-19 lah. Okey, dalam masa yang sama bila kita terlalu kerap menggunakan alkohol, flora normal yang ada di bahagian badan kita juga boleh matilah, dan ada sebahagian flora normal yang ada di bahagian kulit tangan kita ataupun di bahagian badan kita ni sebenarnya dia ada manfaat. Jadi untuk mendapatkan manfaat flora normal yang baik ini, kita kurangkan penggunaan hand sanitizer jika tak perlu. Kita gunakan sabun untuk mencuci tangan. Okay, sebab hand sanitizer dia boleh menyebabkan tangan kita merengsa, kering dan boleh pecah lah. Okey, seterusnya di tempat lain. Mana lagi ada flora normal di dalam badan kita, di dalam usus kecil. Okey, dalam usus kecil kita ada Escherichia coli, Streptococcus sp, Lactobacillus sp. Okay, Lactobacillus ni kita tahu adalah mikroorganisma baiklah di dalam usus kita yang membantu pencernaan. Ini adalah contoh-contoh flora normal yang ada di dalam usus kita. Okay. Seterusnya di dalam uretra. Dalam uretra kita ada Corynebacterium sp dan juga Staphylococcus sp. Okey, dalam bahagian badan yang kita ceritakan tadi, adanya flora normal yang tidak memberikan mudarat pada kita dan setengah-setengahnya mendatangkan manfaat. Kenapa dijadikan flora normal ini ada pada badan kita? Okay, kita sebagai orang Islam percaya bahawa setiap kejadian Allah adalah tidak sia-sia dan setiap satu yang dibuat mesti ada fungsi dan manfaatnya. Okay. Antara kepentingan flora normal kepada kesihatan manusia adalah seperti berikut. Yang pertama, flora normal ni dia bersaing dengan patogen. Patogen ni adalah mikroorganisma yang membawa penyakit. Kita tahu tadi, flora normal tidak membahayakan kita, tidak mendatangkan penyakit. Okay, manakala patogen adalah mikroorganisma yang mendatangkan penyakit. Okey, dua makhluk ni berada pada badan kita, dia bersaing untuk mendapatkan nutrien iaitu makanan. Oleh itu, ia menghalang pembentukan koloni patogen. Okey? Dia berebut sumber nutrien. Selain itu, flora normal terdiri daripada bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dan vitamin K. Ini yang kita kata bakteria baik pada badan kita. Okey? Yang ketiga, flora normal juga merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dalam usus kita dan juga tisu di dalam salur pencernaan. Okey? Tanpa flora normal ni mungkin tisu kolon kita tak dapat bertumbuh lah. Tisu kolon ni adalah bahagian tisu yang ada di dalam kolon kita. Kolon ni bersambung dengan usus besar kita tu. Okay. Flora normal seterusnya kebaikan dia adalah dia merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan juga penyakit. Jadi di sini kita dapati flora normal ni wujud bukan dalam keadaan yang tidak ada fungsi. Okay, dia wujud dalam keadaan dia ada manfaat untuk tubuh badan kita. Baik, kita sudah pun berkenalan dengan lebih kurang dengan flora normal tadi. Jadi sekarang kita akan berkenalan dengan mikroorganisma. Dalam dunia ni terdapat 5 kumpulan mikroorganisma. Okay, mikroorganisma dikelaskan kepada 5 kumpulan utama, iaitu yang pertama ialah fungi, okay, ataupun fungi, alga, protozoa, bakteria dan juga virus. Okay. Fungi ataupun kulat ataupun awak sebut fungi, okay, fungi lah. Okay.
Hulat ini merupakan contoh yang pertama mucor merupakan fungsi mikroskopik yang kita tengok bawah mikroskop. Okey. Saiz fungi. Saiz dia mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat fungi makroskopik seperti cendawan yang dapat dilihat dengan mata kasar dan juga fungi mikroskopik seperti yeast dan mucor yang berukuran antara 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Fungi mikroskopik hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Fungi seperti mucor lazimnya wujud berkoloni atau berkumpulan. Okey, yang cikgu kata tadi, mucor merupakan fungi mikroskopik. Okey. Okay, fungi mikroskopik ni kita boleh tengok dia. Tak perlu menggunakan fungi makro. Makro ni maksudnya dia besar. Kita boleh tengok dengan mata kasar kita. Manakala kalau fungi mikroskopik, kita perlu tengok di bawah alat bantuan optik seperti mikroskop. Okay. Seterusnya, bentuk fungi. Okay, bentuk fungi dia adalah unisel. Tingkatan 1 dahulu awak belajar tentang unisel dan juga multisel. Unisel maksudnya dia hanya ada satu nukleus, satu sel sahaja. Jika multisel dia ada lebih daripada satu sel, ada lebih daripada satu nukleus lah. Banyak sel. Okey, fungi multisel seperti mucor lazimnya terdiri daripada sporangium iaitu spora yang berbentuk sfera dan hypha yang berbentuk berbenang. Okey, sporangium dan juga hypha dia ni. Okey. Fungi unisel contohnya ialah yeast. Dia ada satu nukleus, satu sel dengan dia punya dinding sel, membran sel, vakuole. Ni semua dah belajar masa tingkatan 1 struktur sel ni. Okey, ada vakuole, ada sitoplasma. Kemudian fungi multisel seperti mucor tadi yang kita kata makroskopik tadi. Makroskopik boleh dilihat dengan mata kasar, ni mikroskopik hanya boleh dilihat di bawah alat bantuan optik seperti mikroskop. Okey, ini contohnya mucor yang biasa tumbuh di atas roti yang kita panggil kulapuk roti. Kalau biarkan roti tu beberapa hari selepas tarikh expired, awak akan dapati ada satu seperti pembentukan serbuk ataupun debu berwarna kelabu, lama-lama akan jadi hitam. Okey, itu adalah mucor. Okey, nutrisi dia. Bagaimana dia dapat makanan? Sesetengah fungi merupakan saprofit. Okey, merupakan saprofit yang memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati dan reput. Manakala sesetengah fungi lagi ialah parasit yang memperoleh nutrien daripada perumah. Okay, saprofit maksudnya dia ambil makanan, dia sedut daripada organisma yang telah mati. Dia tumbuh di atas organisma yang telah mati seperti batang kayu yang mati, binatang yang mati. Manakala yang parasit pula, dia dapat daripada perumah dia. Perumah dia tu boleh jadi tumbuhan ataupun haiwan yang masih hidup lah. Okay. Okey, habitat. Di mana dia tinggal? Habitatnya ialah biasanya dihubung kaitkan dengan tempat tinggal tu dikaitkan dengan nutrisi dia ataupun sumber makanan dia. Oleh itu, fungi ni biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak, tinja. Bahan reput yang banyak tu maksudnya batang kayu ke, pokok yang reput, haiwan yang mati ke, sebab di situ ada banyak nutrien ataupun ada banyak protein yang dia boleh serap untuk jadikan makanan dia. Tinja, najis haiwan, najis manusia ataupun apa-apa bentuk najis lah, kulit haiwan dan juga makanan. Okay? Di situ terdapat sumber nutrien dia. Fungi juga sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan lembap. Okey, cara pembiakan fungi, dia membiak secara pembiakan aseks, iaitu boleh yeast membiak secara pertunasan. Okay? Fungi unisel seperti yeast membiak secara aseks melalui pertunasan, manakala fungi multisel seperti mucor membiak secara aseks melalui pembentukan spora atau membiak secara seks melalui konjugasi.
Okay, boleh juga membiak secara seks melalui konjugasi. Apa itu konjugasi? Apa itu pertunasan? Semua ini telah dipelajari semasa tingkatan 1. Okay, boleh rujuk balik pembelajaran anda nota semasa tingkatan 1. Okey, spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporangium. Kalau kita biarkan roti beberapa hari, kemudian ada terbentuknya seperti satu tumpuk-tumpuk yang kelabu kehitaman, kalau kita tepuk dia, dia akan terbang ataupun dia akan naik seperti satu debu-debu kecil. Yang itu adalah spora dia. Okay. Apabila spora yang sangat halus dan ringan dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai, spora tersebut akan bercambah tanpa persenyawaan. Dia boleh tumbuh tanpa perlu bersenyawa. Okay. Dalam proses konjugasi pula, pertemuan haifa berlaku di mana gamet dihasilkan dan persenyawaan gamet menghasilkan muko yang baharu. Okey, haifa ni di bahagian ni, dia punya seperti batang dia ni Yang atas ni spora, spora ni bila bertebaran boleh membiak tanpa perlu bersenyawa. Tetapi dalam proses konjugasi dia akan bersenyawa di mana akan ada gamet jantan dan gamet betina dan dia akan bergabung di antara pertemuan haifa ni, di antara gamet jantan dan gamet betina. Okey, seterusnya mikroorganisma dalam kumpulan yang kedua iaitu alga. Okey, alga dari segi nutrisi dulu, makanan dia. Kebanyakannya alga ni dia berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil dalam sel dia. Alga ni biasanya berwarna hijau. Okey, kerana adanya unsur klorofil. Perkara ini membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma lain. Ingat mikroskopik bermaksud dia hanya boleh dilihat di bawah alat optik, bantuan alat optik iaitu seperti mikroskop. Okey. Klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Okay, oleh kerana dia adalah makhluk yang berwarna hijau dan sejenis tumbuhan yang ada klorofil pula, kita faham masa tingkatan 1, proses fotosintesis boleh berlaku untuk menghasilkan makanan sendiri sekiranya terdapat klorofil. Okey, di mana dia tinggal? Habitat dia. Habitatnya ialah di tempat biasanya air tawar. Okay, ada juga air masin, tanah lembap dan juga kulit pokok yang biasanya terdedah kepada cahaya matahari sebab alga perlukan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Baik, cara pembiakan alga. Alga seperti Chlamydomonas sp dapat membiak secara aseks melalui belahan dedua dan secara seks melalui konjugasi. Alga seperti Spirogyra sp pula membiak secara seks melalui konjugasi. Okey. Okey, pembiakan seks dan aseks dalam Chlamydomonas. Ini contoh dia. Okey, pembiakan seksnya iaitu asalnya daripada satu Chlamydomonas berlaku mitosis iaitu pergandaan, kemudian berlaku pembiakan seks, okey, dan akhirnya menghasilkan 4 Chlamydomonas yang baharu. Okey, daripada satu induk dapat 4 anak yang baru. Okey, ini pula proses pembiakan seks. Yang ni pembiakan aseks Yang ini pembiakan aseks, yang ni pembiakan seks. Okey. Satu gamet daripada Chlamydomonas sp akan bergabung dengan satu lagi gamet. Bermaksud ada satu gamet jantan dan satu lagi gamet betina. Kemudian dia akan berkonjugasi iaitu bergabung. Gamet jantan dan gamet betina bergabung. Berkonjugasi, dia bercantum, dia punya nukleus bercantum, membentuk zygote dan akhirnya menghasilkan 4 sel baharu yang dikenali sebagai zoospora. Ini adalah proses pembiakan seks. Yang ini adalah proses pembiakan aseks. Maksudnya, alga seperti Chlamydomonas ni boleh melakukan dua jenis pembiakan, seks dan juga aseks dan juga seks.
Okey. Okey, saiz alga. Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Ada alga yang makroskopik, boleh tengok dengan mata kasar, seperti alga laut yang dapat dilihat dengan mata kasar, dan juga alga mikroskopik seperti Chlamydomonas yang kita boleh tengok di bawah mikroskop. Okay? Spirogyra pun sama, mikroskopik. Ukurannya antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Pembentukan ataupun bentuk ataupun struktur asasnya, alga unisel seperti Chlamydomonas sp dan alga multisel seperti Spirogyra sp mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Okay, di dalam badan dia ni ada kloroplas. Oleh itu dia nampak kelihatan seperti dia nampak kelihatan berwarna hijau. Okay. Okey, seterusnya tadi dah dua, fungi dan juga fungi ataupun kulat dan juga alga. Yang ketiga sekarang ialah protozoa. Okey, saiz protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa rendah. Protozoa biasanya wujud secara berkoloni. Berkoloni maksudnya dia ada berkelompok. Dia ada satu kumpulan yang banyak lah. Okey. Bentuk protozoa. Biasanya dia ada banyak pelbagai bentuk lah. Salah satu contohnya paramecium. Ni gambar ni dalam contoh ni ialah paramecium sp berbentuk seperti bentuk selipar ataupun tapak kaki kita dan dia seperti micronukleus. Dia ada struktur micronukleus, makronukleus. Maksudnya nukleus yang kecil, ada nukleus yang besar, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut, membran sel dan rambut halus yang dikenali sebagai silia yang tepi-tepi ni. Okay. Struktur asas paramecium, ada silia kat luar ni, rambut dia, ada sitoplasma, ada membran sel, ada mikronukleus yang kecil, ada makronukleus yang besar ni, nukleus kecil, nukleus besar, vakuol makanan dan juga vakuol mengecut. Okay. Okey, bentuk protozoa yang seterusnya ini adalah satu lagi contoh iaitu dikenali sebagai ameba sp. Okey, yang ni dia tidak mempunyai bentuk yang tetap, dia sentiasa berubah-ubah ni, boleh berubah-ubah bentuknya semasa dia bergerak. Biasanya dia mempunyai struktur, ada dalamnya ada nukleus, okey, ada sitoplasma, okey, ada vakuol makanan dan juga vakuol mengecut. Okey, serta membran sel. Okay, dia tidak ada dinding sel. Okay, oleh itu bentuknya tidak tetap kerana tidak ada dinding sel. Okey, nutrisi dia, bagaimana dia mendapatkan makanan? Protozoa mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Dia dapat, ada yang menjalankan fotosintesis seperti euglena sebab dia ada klorofil. Okay. Ada juga yang bersifat parasit. Bila kita sebut parasit maksudnya dia sedut makanan daripada perumah yang lain, makhluk yang lain. Okay, dia cari tempat untuk bertumpang hidup. Okay, dia sedut makanan daripada makhluk yang masih hidup. Ini parasit. Kemudian ameba ada juga yang mendapat nutrien daripada proses fagositosis. Okay, nanti kita tengok fagositosis. Ameba sp menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium atau kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Okay, dia kaki palsu dia ni, dia kepung makanan kemudian zat diserap masuk. Okay, ini adalah fagosis. Bagaimana dia berlaku? Ameba sp akan bergerak ke arah makanan, kemudian bentuk dia tadi kan tak tetap, jadi dia akan panjangkan bentuk macam tangan ataupun kaki, kemudian dia akan perangkap makanan tu seperti kepit lah. Kalau kita panggil kepit lah, sepit. Okay, kemudian dia akan bentukkan bulat, dia akan tutup, maksudnya dia akan kepung, tadi kepung ni macam kepit, kemudian dia akan tutup dan terbentuk vakuol, vakuol makanan. Daripada situ makanan akan terus dicernakan dan diserap. Okay, hebatnya kejadian Allah Ta'ala, makhluk sekecil ini, sehebat ini wujud dan boleh dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Okey. Cara pembiakan protozoa pula. Okey, bagaimana dia membiak?
Pertama sekali ada belahan dia yang bermula dengan pembahagian nukleus diikuti oleh pembahagian sitoplasma. Okey, contohnya paramecium, dia ada nukleus tadi. Nukleus tu akan menjerut dulu dekat tengah, dia akan cekik kat tengah. Kemudian terbentuk seperti dua bahagian, tengah ni kecil dan akhirnya dia akan cekik sehingga terputus ataupun terbelah dua. Okey, ini dikenali sebagai belahan dia. Begitu juga dengan ameba. Asalnya satu sel akan nukleusnya akan terbahagi dua, kemudian terus body dia ni, badan dia ni terbahagi dua menghasilkan dua anak. Okey, dua induk baru Okey, cara pembiakan protozoa pula. Okey, paramecium sp juga membiak secara seks melalui konjugasi. Tadi melalui belahan dia dua kan, paramecium. Istimewanya makhluk ni dia boleh melalui bukan satu cara saja. Kalau kita manusia membiak hanya melalui pembiakan seks, tapi paramecium boleh melalui belahan dia dua, boleh juga melalui pembiakan seks secara konjugasi di mana ada dua paramecium akan bergabung yang gamet jantan dan gamet betina, kemudian dia akan bercantum lalu menghasilkan dua paramecium akan bertaut dan bertukar bahan genetik, dia switch, okey, dia bertukar bahan genetik dan pertukaran bahan genetik berlaku menghasilkan induk yang baru ataupun anak yang baru. Okey, paramecium yang baru. Habitat di mana dia tinggal. Biasanya paramecium tinggal di dalam air tawar, air kolam, air yang bertakung. Okey. Biasanya bukan air masin lah, air tawar, air kolam. Habitat ameba pula biasanya dalam tanah yang lembap, dalam air tawar, ada juga dalam air laut dan juga dalam perumah. Perumah ni maksudnya boleh jadi haiwan ke, manusia ke, okay, dalam organisma lah. Perumah ni maksudnya benda hidup. Okey, seterusnya bakteria, okay, iaitu kumpulan yang tadi kita dah fungi, alga, protozoa, dah 3. Sekarang bakteria. Okay, maksudnya ada 2 lagi, bakteria dan juga virus. Okey, bakteria. Saiz dia merupakan mikroorganisma unisel, satu sel ni gambaran rupa dia yang berukuran antara 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer, berbeza-bezalah mengikut jenis dia. Biasanya dapat dilihat melalui mikroskop cahaya berkuasa tinggi. Bentuknya biasanya dinamakan dan dikelaskan berdasarkan bentuk asas, sama ada sfera biasanya bentuk kokus bulat pilin biasanya dikenali sebagai spirilium. Pilin ni macam ni, macam berputar-putar ni. Rod biasanya dia macam ni, bentuk rod lah. Okey, dikenali sebagai bacillus, dan kalau koma dikenali sebagai vibrio. Koma tu macam tanda koma. Macam tanda koma. Bentuk dia tu macam tanda koma. Ada bulat dan ada ekor kecil sikit. Jadi kalau bentuk dia sfera, biasanya nama bakteria tu ialah coccus. Kalau bentuk dia pilin, biasanya dikenali nama dia ialah spirillum. Kalau bentuk dia rod, biasanya bacillus. Jadi kalau kita sebut bakteria tu bacillus, bentuk dia rod. Kita tahu bentuk dia melalui nama dia. Okay, vibrio ni bentuk koma. Okey, ini contoh yang coccus tadi. Coccus bentuk bulat, spirillum bentuk berpintal, bacillus, okay, bacillus rod, vibrio ada koma, dia ada kepala, ada ekor sikit biasanya, macam ni. Okay. Struktur asas bakteria kebanyakannya mempunyai dinding sel yang teguh memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria sebenarnya tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Okay. Baik, struktur asas dia biasanya ada di luar ni adalah kapsul lah, dia punya kapsul. Kemudian ada lapisan dinding sel, membran sel, sitoplasma di bahagian dalam ni. Ada bintil glycogen, ekor dia ni, flagellum ni, ekor ni. Kemudian ada bahan genetik lah di dalam dia punya sel ini.
Saiznya lebih kurang 1 mikrometer. Okey, struktur asasnya setengahnya mempunyai dinding, macam cikgu sebut tadilah, okey, ada struktur yang telah disebut tadi. Okey, seterusnya makanan dia, nutrisi dia. Biasanya dapat makanan melalui banyak caralah. Antaranya ialah ada bakteria yang mempunyai klorofil, dia boleh buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ada juga yang bersifat parasit, maksudnya dia pergi dekat perumah lain, dia serap, dia sedut makanan dari nutrisi daripada perumah tu, sama ada manusia, haiwan ataupun tumbuhan. Okey. Kemudian ada juga yang saprofit. Saprofit ni dia dapatkan makanan daripada organisma yang telah mati. Tadi parasit, dia dapat makanan daripada perumah yang masih hidup. Okey, perumah tu organisma lah. Saprofit dia dapat daripada organisma yang telah mati, bangkai. Okey. Di mana dia tinggal, habitatnya. Bakteria dapat ditemukan dia tinggal dalam udara, air, tanah dan kesemua organisma hampir dia boleh adalah pada hampir semua organisma dia boleh hidup. Okey, dan juga boleh hidup di bahan dia tempatnya ialah di bahan yang reput. Okey, apa-apa bahan yang reput dia boleh ada. Okey, cara pembiakan. Bakteria membiak secara aseks, iaitu melalui belahan dia-dua dan juga membiak secara seks juga melalui konjugasi. Okey, dia boleh buat dua caralah, secara aseks dan juga secara seks. Kalau secara aseks, belahan dia-dua, satu sel induk akan membahagikan genetik dia dulu, kemudian terpisah dua dan akhirnya menghasilkan dua sel anak. Okey. Untuk konjugasi pula, dia akan membentuk tiub konjugasi. Dua bakteria yang berlainan akan membentuk tiub konjugasi. Okey, kemudian dia akan menemukan dua sel ni dan berlaku perpindahan bahan genetik apabila sebahagian plasmid didermakan. Maksudnya dia transfer bahan genetik dan akhirnya sel anak dengan kandungan genetik yang sama dihasilkan. Dapat dua. Okey. Plasmid. Apa tu plasmid? Dia adalah merupakan gelang kromosom kecil yang mampu bereplikasi, berganda secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Okey, plasmid ni dia adalah gelang kromosom kecil. Yang ni, yang bereplikasi, yang berganda dan dia pindahkan bahan genetik semasa konjugasi berlaku tadi. Okey, ciri istimewa bakteria, Bacillus anthracis, contohnya dia membentuk endospora supaya dia dapat tahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas atau terlalu sejuk, kemarau dan juga kekurangan makanan. Dia macam ada protector dia lah. Okey, endospora ni protector dia kat luar ni. Sebab tu dia susah untuk mati. Okey, endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan pelindungan yang kuat. Okey, permukaan pelindungan endospora ni akan pecah apabila kawasan persekitaran dia tak endospora dia akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria baru. Maksud cikgu ulang sekali lagi mungkin cikgu terlalu laju tadi. Permukaan endospora tadi ni yang melindungi bakteria tu akan pecah apabila kawasan tu sesuai untuk dia mula tumbuh dan bercambah untuk membiak dan menghasilkan bakteria yang baru. Selagi kawasan tu tak sesuai, maksudnya endospora ni akan melindungi dia lah. Okey, dia tak akan pecah lah. Okey, endospora Bacillus anthracis. Okey, dia ada permukaan pelindungan, di dalamnya ada spora. Maksudnya endospora ni melindungi spora tersebut. Okey, itu adalah bakteria. Seterusnya, akhir sekali yang kelima ialah virus. Okey, inilah virus jahat yang sedang menghantui kita sekarang, iaitu salah satunya ialah coronavirus. Okey, SARS virus merupakan mikroorganisma yang paling seni dan
kecil sekali, paling kecil lah, kurang daripada 0.5 mikrometer. Okay, saiznya. Ia hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron, bukan mikroskop biasa, bukan mikroskop cahaya dekat mak-mak kita. Okay, mikroskop elektron. Bentuk-bentuk virus, dia ada berlainan bentuk, macam-macam bentuk seperti sfera, helix, okay, polyhedral, kompleks, gabungan antara helix dan polyhedral, dan ada macam-macam lah. Ni yang HIV, hepatitis B, adenovirus, influenza, rabies, bacteriophage. Okay, ni yang ganas lah rupa dia. Papilloma virus, untuk yang pelajar perempuan yang dapat suntikan vaksin papilloma pada tingkatan 1 tu, awak dapat 3 suntikan tu kan, untuk mengelakkan kanser pakar rahim. Ini adalah gambar virus dia, papilloma virus. Ini rotavirus, okay, dan juga herpes virus yang menyebabkan penyakit jangkitan kelamin lah. Okey. Bentuk-bentuk virus, ada sfera. Ni sfera, dia bergulung-gulung ni. Ini adalah bentuk bentuk sfera bulat. Dalam ni adalah RNA. Virus influenza contohnya. Lepas tu bentuk helix. Okay, ini bentuk helix. Contohnya virus mosaic. Bentuk polyhedral. Ini bentuk polyhedral. Contohnya adenovirus. Dan bentuk kompleks. Dia gabungan antara helix dan juga polyhedral. Okay, bentuk helix gabung panjang ni, body dia ni, dan polyhedral kepala dia ni. Okay, gabungan. Ini adalah kompleks. Okay, struktur asas virus. Virus terdiri daripada berbenang asid nukleik atau dikenali sebagai DNA atau asid deoksiribonukleik lah, atau asid RNA iaitu ribonukleik. Deoksiribonukleik DNA, ribonukleik RNA. Yang dilindungi oleh lapisan protein. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virus tersebut. Okay. Glycoprotein, genom, kapsid yang memberikan bentuk virus dan juga coating dia ataupun dia punya bahagian luar dia tu. Okey, seterusnya, ciri khas virus. Berbeza daripada organisma lain, virus dia tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Okay? Dia tidak menjalankan respirasi, dia tidak berkumuh, dia tidak melakukan pertumbuhan dan dia tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan dan juga tumbuhan. Tengok, virus menjangkiti bakteria. Virus menjangkiti bakteria. Daripada jangkitan bakteria, dia akan menyebabkan jangkitan pula kepada perumah yang dihuni oleh bakteria tersebut. Okey. Rajah menunjukkan urutan proses pembiakan bakteriofage dengan menjangkiti bakteria iaitu sel perumah dia. Okey, contoh, virus masuk dalam bakteria, virus melekatkan diri pada permukaan sel perumahnya seperti sel bakteria, kemudian virus akan menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Ini cara dia bekerja. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga, bahan genetik tadi yang disuntik akan mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein iaitu kapsid tadi. Okay. Kemudian bilangan virus baru yang dihasilkan di dalam sel bakteria akan bertambah. Okay. Bilangan virus tu akan terhasil dalam bakteria tu dulu, dia akan berganda. Kemudian virus baru yang berganda dalam bakteria tu akan menyebabkan sel bakteria tu pecah. Okay? Dan membebaskan diri. Virus tu pun keluar dan menyerang sel bakteria yang lain. Asalnya bakteria tu berada katalah pada badan kita. Bakteria ni dijangkiti oleh virus. Virus masukkan suntik dia punya DNA, kemudian dia menghasilkan kapsid, kemudian dia akan berganda dan kemudian dia akan menyebabkan bakteria itu pecah
dan barulah dia menjangkiti perumah iaitu badan kita. Okey. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ada 5 iaitu kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Okey, jadi yang ni cikgu rasa kita akan tengok untuk siri yang akan datang. Jadi untuk kali ini kita hanya berkenalan dulu, berkomunikasi dulu mengenai mikroorganisma 5 tadi. Ada kulat ataupun fungi, nama lain dia fungi ataupun kulat. Alga, protozoa, bakteria dan juga virus. Jadi setakat ini cikgu harap kamu boleh buat rujukan yang lebih lah. Dan di dalam modul soalan cikgu akan berikan link nanti untuk latih tubi. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi insyaAllah next video. Okey, Assalamualaikum.